letakkan pegawai yang punya prestasi di bawah 70%, mereka boleh dibersarakan. Okey, tetapi selepas perbincangan yang Supex dibuat pada Jumaat lepas, so dia dah turunkan dia punya markah tu daripada 70 ke 60. So selepas ni mana-mana pegawai yang dia punya prestasi di bawah 60, mereka boleh dibersarakan. Dan dia punya tempoh perkhidmatan tu hanya dikira setakat tempoh dia berkhidmat saja. So maksudnya yang tadi persaraan demi kepentingan perkhidmatan awam, walaupun dibersarakan, dia punya kiraan atau faedah persaraan tu akan dikira sehingga umur persaraan paksa, iaitu 60 tahun. Tetapi kalau diberhentikan ataupun dibersarakan, persaraan demi perkhidmatan awam ni, mereka tempoh perkhidmatan hanya akan dikira sehingga tamat tempoh perkhidmatan pegawai saja. So maksudnya kalau pada umur 45 tahun ketua jabatan mengarahkan dia untuk bersara sebab prestasi dia rendah, tempoh perkiraan untuk pencen hanya dikira setakat itu saja. Okey, seterusnya berkaitan dengan tempoh percubaan. Kalau sebelum ni tempoh percubaan untuk penjawat awam sebelum confirm berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun ya? Okey, betul. 3 tahun. Tetapi dalam SBPA, tempoh percubaan telah disingkatkan kepada 6 bulan sehingga 2 tahun. Okey? So maksudnya dalam masa 2 tahun, tuan-tuan dan puan-puan yang berprestasi tinggi memuaskan boleh confirm. So maksudnya tak perlu lagi kena tunggu sampai 3 tahun. Dan dia punya tempoh pelanjutan percubaan tu turut disingkatkan kepada 12 bulan. Kalau sebelum ni 2 tahun tempoh pelanjutan percubaan. So untuk SBPA ni, tempoh tu telah disingkatkan kepada 12 bulan saja. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan lateral entry. Lateral entry ni cuma terpakai kepada kumpulan lulusan profesional ke atas. Di mana saya bagi contoh. Kalau sebelum ni untuk berada di dalam grade lantikan pegawai ialah di grade 41. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ada ijazah. Contoh di dalam kejuruteraan elektrik. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan telah berkhidmat di dalam sektor swasta selama 10 tahun. Kalau buat masa sekarang ni, kalau tuan-tuan nak apply kerja di dalam sektor awam, tuan-tuan dan puan-puan perlu dilantik dalam grade 41. Tak kira dah bekerja 10 tahun pun dalam sektor swasta. Semasa hendak dilantik di dalam sektor awam, tuan-tuan dan puan-puan perlu dilantik pada grade lantikan. Okey, tetapi dalam SBPA ni, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kelayakan yang sepatutnya, kemudian pengalaman kerja tuan-tuan dan puan-puan relevan dengan jawatan yang tuan-tuan dan puan-puan apply di dalam sektor awam, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus dilantik pada grade kenaikan pangkat. Maksudnya bukan lagi dilantik pada grade 41, tetapi boleh terus dilantik ke grade 44, 48, 52 atau 54, bergantung kepada pengalaman kerja yang relevan dan juga kelayakan akademik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan seterusnya dasar pelepasan dan peletakan jawatan. Kalau sebelum ni, seperti yang kita ketahui, MPKJ merupakan pihak berkuasa melantik dia sendiri. Maksudnya semua PPT dia melantik staf dia sendiri, kecuali ada beberapa pos, contoh YDP, timbalan YDP, yang tu pos pinjaman lah. So maksudnya sekiranya pejabat awam nak ditempatkan di situ, mereka boleh ditempatkan.
perkiraan pencen. Okey? Sebab dulu kalau kita nak bawa, kita nak gabungkan kita punya tempoh perkhidmatan di dalam sesuatu pihak berkuasa melantik, pihak berkuasa melantik yang lain, kita kena dapat pelepasan jawatan dan izin. Tetapi sekarang ni tidak lagi. So maksudnya dari segi kebajikan pegawai dapat dipelihara lah. Okey? Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan option. Tuan-tuan dan puan tahu option ni hanya diberikan kepada pegawai yang berstatus tetap saja. Ada pun kontrak tak kami? Ada? Okey. Pegawai kontrak ni boleh, saya tak marah pun dia dekat dalam riwayat ni. Okey? So tetapi apa kelebihan pegawai kontrak ni? Sebab dia tak perlu nak pening-pening fikir pasal option SPPA. Tetapi secara automatik pada bulan Januari, gaji untuk penjawat awam yang berstatus kontrak akan naik selaras dengan kenaikan gaji pegawai yang berstatus tetap yang memilih SPPA. Ya, kenapa tu? Macam mana? Okey. So maksudnya untunglah buat kontrak ni, sebab walaupun dia tak payah nak pening-pening fikir pasal option SPPA ni, dia punya gaji secara automatik akan naik mengikut gaji SPPA. Cuma dari segi pension tu tak adalah, sebab dia tak ada pension, mereka hanya ada KWSP tu. Okey, tetapi untuk yang option SPPA ni, pegawai-pegawai yang sedang bercuti yang dipinjamkan ataupun pegawai yang dalam tempoh pencubaan, mereka turut diberi peluang untuk memilih option SPPA. So maksudnya bahagian pentadbiran tak boleh terlepas pandang lah untuk mana-mana pegawai yang sedang bercuti ataupun yang dipinjamkan keluar ni, sebab mereka perlu juga diberikan option SPPA. Terutama sekali kalau ada pegawai yang bercuti belajar. Kalau pegawai bercuti belajar ni sebab dia cuti lama kan, so kita takut ada jabatan yang terlepas pandang pegawai-pegawai yang bercuti belajar. Okey, yang ni yang lama Kalau sebelum ni tempoh option tu hanya selama 15 hari, iaitu bermula pada 16 Disember sehingga 30 Disember. Tetapi seperti yang kita ketahui, option SPPA telah dilanjutkan sehingga 15 Januari. Tetapi 15 Januari itu hari Ahad. So kalau tuan-tuan perempuan nak sign pada 15 hari tu, datanglah bagi kepada Puan Suzana pada hari Ahad. Okey? So kita harap tuan-tuan perempuan boleh mengambil tindakan awal lah, supaya tak ada kelam kabut di peringkat pentadbiran. So saya minta by 13